Putrajaya atau nama penuhnya dikenali sebagai Wilayah Persekutuan Putrajaya pada asalnya bernama Perang Besar. Pada tahun 1918, tanah ini telah diasaskan oleh British dengan nama Air Hitam dengan hasrat untuk menggantikan Kuala Lumpur yang semakin pesat dan padat sebagai pusat pentadbiran Malaysia. Perdana Menteri Malaysia yang keempat iaitu Tuan Dr. Mahathir Mohamad telah mencetuskan idea untuk membuat satu bandar baru. Maka, pembinaan Putrajaya bermula tahun 1995 dan ia merupakan projek terbesar di Malaysia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dengan anggaran kos akhir 8.1 bilion US dollar. Putrajaya merupakan satu bandar terancang dengan 38% kawasan telah dihaskan untuk kawasan hijau dengan menekankan peningkatan landscape semula jadi. Satu rangkaian kawasan lapang dan jalan-jalan yang luas digabungkan dalam pelan tersebut. Lokasinya yang berada di tengah-tengah koridor raya, multimedia mengandungi pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, perumahan, kemudahan komersial, kemudahan sosial dan kemudahan keagamaan. Pada tahun 2007, penduduk Putrajaya dianggarkan lebih 30,000 dan dianggarkan penduduk Putrajaya akan bertambah dengan pesat pada masa akan datang. Jadi, untuk mewujudkan Putrajaya, Rang Undang-Undang Perbadanan Putrajaya 1995 dan pindaan kepada perlembagaan untuk menjadikan Putrajaya sebuah wilayah persekutuan dibahaskan di Parlimen pada Ogos 1995 dan Disember 2000 masing-masing. Berdasarkan rekod awam yang ada, Putrajaya Holdings juga telah mengeluarkan bond yang bernilai 4.5 bilion ringgit bagi pembangunan Putrajaya yang kini merupakan mercutanda bagi kejayaan Malaysia. Putrajaya mula dibina pada 16 April 1995. Putrajaya dibangunkan oleh anak bangsa sendiri dengan bercirikan budaya tempatan dan keseluruhan projek telah direka dan dibina oleh syarikat Malaysia dengan hanya 10% daripada bahan-bahan yang diimport. Dinamakan Putrajaya sempena Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dalam Sanskrit, Putra bererti putera atau anak lelaki dan Jaya bererti kejayaan atau kemenangan yang merujuk kepada Bumi Putera yang berjaya. Tapak kerajaan berpindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1999 dan pada 1 Februari 2001. Tun Dr. Mahathir mengisytiharkan Putrajaya sebagai wilayah persekutuan dengan upacara penyerahan Putrajaya daripada pihak berkuasa negeri Selangor. Secara rasmi, Putrajaya menjadi wilayah persekutuan Malaysia yang ketiga selepas Kuala Lumpur dan Labuan. Saya, Abdul Aziz bin Sanusi, akan meneruskan perbincangan kita kali ini kepada aktiviti sosioekonomi Putrajaya pada zaman dahulu. Saya akan pecahkan perbincangan kita kali ini kepada 3 tajuk kecil, iaitu yang pertama, aktiviti sosioekonomi Putrajaya pada zaman pra-kolonial, iaitu zaman sebelum tanah Melayu dijajah. Dan yang kedua, zaman penjajahan. Dan yang ketiga, iaitu yang akhir sekali ialah zaman pembangunan dan penduduk awal Putrajaya. Pada zaman pra-kolonial, hasil dapatan kajian saya menunjukkan bahawa masyarakat tradisional tempatan dilihat mempunyai kehidupan sosioekonomi yang tersendiri dengan struktur politiknya berbentuk feudalism terdiri daripada satu masyarakat tunggal sebelum kedatangannya penjajah British. Populasi utama penduduk semasa zaman penjajahan di Tanah Melayu adalah terdiri daripada masyarakat Melayu yang menetap sekitar kawasan pedalaman dengan kelompok mereka yang lebih besar menetap di kawasan yang berhubungan dengan laut atau pinggir sungai. Selain itu, golongan pribumi lain yang terdiri daripada kumpulan-kumpulan orang asli yang terlibat dalam aktiviti memburu, mengumpul dan pertanian pindah. Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu pada masa itu adalah bersifat jenis cara hidup yang mudah, yang mana ia berasaskan pada penanaman padi dan aktiviti perikanan. Tiada kegunaan lebihan pada tanah.
Tetapi sekiranya jumlah populasi mereka berkembang, lebih banyak tanah akan dibuka untuk penanaman padi. Seterusnya, penangkapan ikan biasanya dilakukan untuk tujuan sendiri bagi memenuhi keperluan ahli keluarga. Dan sekiranya terdapat lebihan hasil tangkapan ikan, maka aktiviti pertukaran barangan akan dilakukan dengan penduduk yang menghasilkan barangan jenis lain seperti beras dan lain-lain. Dan untuk memperoleh sumber makanan yang berlebihan, masyarakat Melayu lama ini telah mentanam ayam, itik, menanam buah-buahan secara dusun seperti pisang, tebu, ubi kayu, kelapa dan pokok pinang. Hal ini bertepatan dengan catatan Cina, di mana pada tahun 1419 telah ada orang Melayu yang menanam tebu, cempedak, pisang, labu, bawang, halia, tembikai dan lain-lain lagi. Seterusnya, kita masuk kepada zaman kolonial, iaitu zaman Tanah Melayu dijajah. Okey. Semasa penjajahan British, pihak penjajah telah melaksanakan beberapa dasar dan sistem pentadbiran di Tanah Melayu yang dilihat sebagai satu agenda tersembunyi dengan melakukan satu bentuk penjajahan yang halus, terutamanya kepada masyarakat Melayu. Hal ini sekaligus mempengaruhi perkembangan sosioekonomi masyarakat di Tanah Melayu. Namun, setelah Melayu dijajah, pihak British telah memperkenalkan sistem ekonomi dualism. Ekonomi dualism ini adalah merujuk kepada dua tumpuan ekonomi berbeza, namun ianya bergerak seiringan dengan garis etnik. Dua bentuk eksploitasi ekonomi utama yang dilakukan oleh kolonial British, iaitu penjajah British, ialah pelombongan dan peladangan getah. Bahkan bukan itu sahaja, pihak British juga telah mewujudkan pembahagian pekerjaan berdasarkan etnik, di mana masyarakat Melayu bekerja dalam pentadbiran dan sektor pertanian, masyarakat Cina dalam sektor pelombongan dan perniagaan, manakala masyarakat India pula bekerja sebagai pekerja ladang. Sistem ekonomi penjajah tertumpu kepada perdagangan moden yang berasaskan perusahaan getah dan pelombongan biji timah. Ini menjadikan masyarakat di luar bandar tertinggal dari arus pemodenan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung kepada aktiviti sosioekonomi zaman kini di wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey, baik. Kita akan tengok dulu apakah aktiviti sosioekonomi, iaitu dia berkait dengan sosial dan juga aktiviti ekonomi. So, kita tengok dulu dekat aktiviti sosial. Apakah teras ataupun matlamat utama bagi wilayah Persekutuan Putrajaya dalam aktiviti sosial? Iaitu terasnya adalah menggiatkan amalan nilai-nilai murni masyarakat di semua peringkat. Okey, kita tengok pada inisiatif dia. Inisiatif dalam bidang sosial iaitu pemupukan rasa kebersamaan dan bersatu padu. Okey, kita tengok pada aktivitinya. Yang pertama, program interaksi kejiranan. Di antara pelaksanaannya iaitu gotong royong secara berkala mengikut subzon, kombi, aktiviti, cari dan musnah. Okey, tempoh pelaksanaan yang dijalankan selama 5 tahun. Okey, di antara pusat tanggungjawab yang menjalankan yang bersama-sama dalam aktiviti ini iaitu Bahagian Kesihatan Persekitaran, iaitu BPJ. Seterusnya Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan, iaitu MPPWP, dan juga Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya. Okey, baik, kita tengok pada aktiviti yang kedua pula, iaitu pemupukan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya iaitu Kenduri Sihat Putrajaya, iaitu pameran menu seimbang, dan juga aktiviti COSPEN, iaitu Komuniti Sihat Pembina Negara. Okey, berapakah tempoh pelaksanaan yang dijalankan? Iaitu 5 tahun. KPI-nya satu kali setahun. Okey, baik. Di antara pusat tanggungjawab yang bersama-sama dalam aktiviti pemupukan kesejahteraan masyarakat ini ialah Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya, Kementerian Wilayah Persekutuan KWP, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, iaitu JPNIN, JPNIN, dan juga MPPWP, iaitu Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan. Okey, baik. Seterusnya pelaksanaan yang dijalankan ialah Karnival Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan, iaitu MPPWP. So, dia punya tempoh pelaksanaannya adalah selama 5 tahun dan KPI-nya adalah 1 kali setahun. Okey, seterusnya kita tengok pada pelaksanaan yang ketiga, iaitu ziarah subuh berjemaah. Okey, tempoh pelaksanaannya adalah selama 5 tahun, KPI-nya adalah 1 kali 3 bulan.
Maknanya sekali dijalankan dalam masa 3 bulan. Okey, pusat tanggungjawab yang bersama-samanya adalah Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan dan juga JPNIN, iaitu Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional. Okey, dan pelaksanaan aktiviti yang terakhir iaitu Majlis Sambutan Hari Raya, Korban, Bubur Lambuk, Terawih, Buka Puasa dan Qiyamul Lail. Okey, tempoh pelaksanaan yang dijalankan adalah selama 5 tahun dan KPI-nya adalah 1 kali setahun. Okey, pusat tanggungjawabnya adalah bersama MPPWP, JPNIN dan juga PPJ, iaitu Bahagian Kesihatan Persekitaran. Okey, baik, seterusnya kita masuk kepada inisiatif institusi kekeluargaan. Dekat sini saya ada letakkan 3 aktiviti. Yang aktiviti pertama sekali ialah Sayangi Warga Emas. Pelaksanaannya penubuhan Pusat Warga Emas sebagai pusat interaksi. Okey, tempoh pelaksanaannya adalah selama 5 tahun dan pusat tanggungjawabnya di antaranya ialah Bahagian Perkhidmatan Komuniti Persatuan Warga Emas, iaitu PAWE, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan, iaitu MPPWP. Okey, seterusnya kita masuk kepada aktiviti yang kedua iaitu kekeluargaan dan keibubapaan. Pelaksanaannya ialah kursus keibubapaan dan kekeluargaan di masjid. Seterusnya keluarga sakinah dan juga perkelahan bersama keluarga. Okey, tempoh pelaksanaannya adalah selama 5 tahun dan pusat tanggungjawabnya adalah di antaranya Bahagian Perkhidmatan Komuniti, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, MPPWP, Masjid Putra pun terlibat juga dan juga Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin. Okey, baik, seterusnya kita tengok pada aktiviti yang ketiga iaitu menyantuni orang kurang upaya ataupun OKU. Okey, pelaksanaannya adalah penyediaan pusat aktiviti OKU dan juga aktiviti prihatin OKU. Okey, tempoh pelaksanaannya adalah selama 5 tahun dan pusat tanggungjawab yang bersama adalah Bahagian Perkhidmatan Komuniti, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kalau kita tengok dekat ketiga-tiga aktiviti ni memang melibatkan Bahagian Perkhidmatan Komuniti dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Okey, seterusnya adalah Persatuan OKU dan juga yang terlibat pusat tanggungjawabnya adalah Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu UKM. Okey, baik, kita akan pergi kepada aktiviti ekonomi. Okey, apakah teras bagi aktiviti ekonomi ini? Iaitu memperkasakan ekonomi dan taraf hidup warga. Okey, kita tengok dulu apakah inisiatif dalam bidang ekonomi ini, iaitu demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi. Kat sini pun ada 3 aktiviti yang dijalankan, iaitu yang pertama sekali keutamaan peluang perniagaan kepada warga Putrajaya. Okey, pelaksanaannya apa dia? Iaitu menambahkan ruang perniagaan, iaitu seperti kedai runcit, kedai makanan, pasar pagi dan juga food truck. Yang kedua, perluasan manfaat kad diskaun ataupun kad ceria kepada warga Putrajaya. Yang ketiga, jualan murah ikan-ikan segar dan juga sayur-sayur secara berterusan. Dengan ini, ia dapatlah menambahkan peluang perniagaan kepada warga Putrajaya bagi meningkatkan tahap demokrasi ekonomi. Okey, tempoh pelaksanaannya adalah selama 5 tahun dan pusat tanggungjawabnya adalah Bahagian Komersial, Pengurusan, Perniagaan dan Perlesenan sahaja. Itu saja. Okey, aktiviti yang kedua iaitu memperkasa kursus-kursus kemahiran, iaitu jahitan, makanan dan juga kraft tangan. Okey, pelaksanaannya iaitu mewujudkan pusat setempat, iaitu One Stop Center. Dan juga memperkasakan program kemahiran. Okey, tempoh pelaksanaannya adalah selama 5 tahun dan pusat tanggungjawabnya Bahagian Perkhidmatan Komuniti, iaitu PPJ, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, iaitu Koperasi dan Kepenggunaan, KPDNKK dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan, iaitu KWP. Okey, aktiviti yang ketiga iaitu mempelbagai aktiviti perniagaan di Sok Putrajaya. Pelaksanaannya apa dia? Iaitu bekerjasama dengan agensi tempatan, iaitu Fama, Mara, Kraft Tangan dan juga Karya Neka. Tempoh pelaksanaannya adalah selama 5 tahun. Pusat tanggungjawab pula iaitu Bahagian Komunikasi Korporat, Bahagian Komersial, Pengurusan Perniagaan dan Perlesenan dan juga Kementerian Wilayah Persekutuan, iaitu KWP. Okey, alhamdulillah kita sudah selesai dalam menerangkan berkaitan dengan aktiviti sosioekonomi, iaitu yang melibatkan 2 aktiviti, iaitu sosial dan juga ekonomi yang ada keterkaitan, yang ada hubung kait antara keduanya bagi zaman kini di wilayah Persekutuan Putrajaya. Baik, sekian.